Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah juga kerana kita masih lagi dapat menyambung kuliah kita walaupun di setengah tempat, masih belum dapat lagi menyambung. Di Selangor terutamanya masih belum ada kuliah, tapi di tempat tuan-tuan alhamdulillah boleh berkuliah, maka jagalah SOP, ikut SOP. Itu sebahagian daripada usaha ikhtiar kita. Tapi kalau nak kena juga, tu namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disusun oleh Allah Ta'ala ni semuanya baik, cuma kita je yang tak nampak kebaikan tu. Sebab kita ni hidup sentiasa berburuk sangka je. Habis semua buruk sangka kan, sampai dengan Tuhan pun buruk sangka. Apalah bila lah nak sudah Covid ni, bila lah nak habis, apalah nak jadi dengan Covid ni, apa, semua tu baik semua. Covid pun baik Ustaz, baik, alhamdulillah. Ustaz ni dah paning apa. Covid pula baik-baik, cuma kita tak nampak kebaikan itu. Sebab kita tengok dengan mata kasar memang tak baiklah kan. Sebab kita melihat dengan mata kasar kita, bukan tengok dengan mata hati kita. Mata hati kita tertutup, terhijab. Bila tertutup dan terhijab, tak nampak kebaikan itu. Yang nampak apa? Mata kasar. Mata kasar ni sering tertipu. Macam kita tengok bakal menantu lah kan. Dia salam, cium tangan, datang rumah, semua lembut, rajin. Belum habis makan, minum dan nak angkat pinggan basuh. Baiklah kita tengok kan. Tak sabarlah nak buat menantu. Kan? Langsung nak pergi Minang, nak pergi tanya je. Tu mata kasar tengok. Bila dah nikah, sok pun sebelah bangkit dia. Bau serabut kepala. Menyesal aku, dulu baik sangat aku tengok. Lah ni pemalas nak mampus. Dan mata kasar tengok. Kalau mata hati tengok semuanya baik. Baik semua tuan-tuan. Janganlah kita kata tak baik. Apa yang terjadi disusun oleh Allah. Kalau Allah yang menyusun, pasti baik. Mana ada Allah Ta'ala susun benda tak baik? Dia cipta, dia susun semua benda elok. Cuma kita tak pandai guna, tak faham. Itu sebab dia tak elok. Konsep takdir. Allah Ta'ala takdir ini memang ada. Sebab itu dalam rukun iman salah satunya ialah qada dan qadar. Ada satu kisah tuan-tuan. Seorang raja ni tuan-tuan, dalam satu negeri ni ada raja, ada menteri. Menteri ni dia tak tahu cakap benda lain. Orang tanya macam mana menteri? Baik. Semua baik jawapan dia. Tak ada yang tak baik. Macam cerita Piramli. Kau jangan cakap benda lain melainkan kau cakap kesian aja. Kesian. Bini aku tanya, kesian. Siapa yang tanya? Kesian. Tu je. Menteri ni pun macam tu juga. Yang dia tahu apa? Macam mana menteri? Baik. Macam mana menteri? Baik. Satu hari raja terpotong tangan dia tu. Tengah terpotong, potong tangan.
Allah luka. Dia tanya menteri, macam mana menteri? Baik. Marahlah raja ni. Ada tangan aku terpotong, aku kata baik. Kau ni menteri ke, gila ke apa? Tangkap menteri ni. Pergi penjara. Hantar aku kurung kat penjara. Pasal kau kat tangan raja terluka, kau kata baik. Entah. Pergi masuk penjara. Masuk penjara. Macam mana masuk penjara? Baik. Dia kata. Duduklah kat dalam ni. Baik. Dia semua dia baiknya. Jadi satu hari raja ni nak pergi lembu. Bila nak pergi memburu, selalu dia bawa menteri ni. Tapi menteri dah kena penjara. Nak buat siapa? Bawa menteri lain. Menteri, jom kau aku. Nak memburu. Raja hebat lah nunggang kuda. Raja. Nunggang kuda. Laju lah dia pergi nak pergi memburu ni. Menteri sampai tak terikut lah menteri yang baru ni. Raja ni hebat nunggang. Mampus macam nak kejarnya ni. Akhir terpisah. Bila terpisah, sesat. Bukan takat sesat, raja sampai kena tangkap. Masuk lautan, kena tangkap dengan puak-puak penyembah bahala ni. Apa puak-puak ni nak buat? Dia kata, cantik. Ni kita nak serahkan kat Tuhan kita. Raja ni. Nak korban lah. Nak serah, nak korban. Sudah. Menteri tinggal. Selamatlah menteri tu sebab dia tak ni kan. Hari dia nak keluar di kurungnya raja ni, hari dia nak bawa menyembah kat Tuhan dia, ketua penyembah bahala ni kata, mana? Ni. Ternampaklah jari raja ni luka yang berbalut tu. Ketua dia kata, dia ni tak boleh. Asal tak boleh? Dia ni cacat. Kau nak serahkan kat tempat Tuhan kita tu, mana boleh yang cacat? Mesti yang sempurna, yang elok. Lepaskan dia ni. Cari yang baik, bukan yang cacat macam ni. Lepaslah raja ni. Kau tak mampu dia. Lepas. Balik lah dia. Balik. Seronok lepas kan. Lepas balik. Jumpa dia menteri dalam penjara tu. Apa yang kau cakap tu betul lah. Apa dia tuanku? Apa yang kau cakap tu memang baik lah. Kalau tak, aku mati hari ni kau tu. Pasal dia kata satu puak tangkap aku cuma bahala. Dia nak serahkan kat Tuhan. Dia aku ni dibangsa kau tu. Tapi dia tengok tangan aku yang berbalut ni, dia kata, tak boleh pasal cacat. Apa yang kau cakap tu memang betul lah, baik. Lepas tu, menteri tu jawab balik. Dia kata, betul lah tuanku, saya duduk dalam penjara ni pun baik tuanku. Apa? Kalau saya ikut tuanku, saya yang mati, tuanku selamat, kata dia. Sebab saya tak cacat. Nampak tak? Ala kulihal nak ceritanya, semua baik. Entah. Cuma kita je yang tak nampak kebaikan itu. Kita nampak semua tak baik. Covid tak baik, surau masjid tutup tak baik. Semua tak baik lah. Padahal banyak benda nak menginsafi kita, menyedarkan kita. Berapa ramai orang di luar tak boleh berkuliah, kita boleh berkuliah. Alhamdulillah. Ada kebaikan-kebaikan dia. Dah diberi kuliah, tak nak datang kuliah pula. Dan tengoklah. Dan diberi berjemaah ramai, tak datang juga. Nampak? Tuan-tuan bersyukur Alhamdulillah. Semua ni baiklah tuan-tuan. Semua ni baik. Tak ada yang tak baik. Cuma kita tengoklah dengan mata hati kita. Bersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita dapat tengok semua ini dengan perkara yang baik. Jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selangor belum boleh kuliah lagi. Dia kata mungkin lambat lagi kot. Tapi tak apalah, Perak boleh. Yang lain-lain boleh. Alhamdulillah. Ada yang dah boleh pula, tak buat-buat pula dah. Dah boleh buat kuliah, tak buat. Itu bangga pula lagi. Kau tengok, aku mana ada buat-buat kuliah sekarang. Aku tak berani, aku tutup selamat. Kau orang ni semua nak kuliah. Kan dah kena. Dah suruh buka lah. Jagalah SOP. Takut bukan berarti langsung nak tutup. Tuan-tuan hujan, apa persediaan tuan-tuan? Takut basah. Buatlah payung. Takkanlah pasal hujan. Tak bisa. Pasal hujan je, basah aman. Sejuk je. Payung ada. Orang yang berilmu ialah bila berlaku sesuatu ada persediaan, ada ilmu dia. Nak hujan, bawa payung. Takut basah, bawa payung. Nak hujan, takut basah, pergi belenggang. Tu nampak nama. Senang hidup ni. Sebab itu Islam ni kena faham. Konsep dalam Islam kena faham. Jangan marah-marah, jangan gaduh-gaduh. Apa nak marah-marah. Kita masuk tuan-tuan pengertian Islam. Saya tak tahu, tak pasti abang. Bab yang kedua, pengertian Islam dan falsafahnya. Nak bagi faham betul-betul tentang Islam. Ni ngaku dia Islam, tapi bila orang nak buat Islam tak nak sokong Islam, masalah enggak pun. Kan? Sebab itu dia kena faham. Konsep pertama kena faham.
Tapi ngaku Islam. Tapi bila orang nak Islam, nak tegakkan Islam, tak nak nyokong pula dah. Kan? Contohlah, kita nak haramkanlah arak tu kan. Arak tu memang haram lah. Susah boleh berniaga dah. Lagi kat kedai-kedai runcit ni, 7E semua ni kan. Baguslah. Ada satu menteri wilayah ni kata, MBS kata, kita batalkan semua lesen perniagaan kedai runcit. Yang marah siapa? Orang Islam lah yang ngaku Islam. Dia yang lebih. Mana boleh ini menyekat hak kebebasan. So tak faham konsep Islam. Islam ngakunya Islam dan Islam. Yang ngaku ni bukan sikit-sikit kecil anak punya, lawyer yang ngaku Islam. Hebat-hebat. Tapi tak faham. Patut dia menyokong lah. Bagus, arak ni elok diharam. Bayangkan ada orang kafir yang suka arak tu diharamkan. Dia kafir. Dia pun tak minum, dia suka. Datang orang Melayu 2-3 orang ni yang ngaku Islam ni. Tak boleh, mana boleh. Nanti aku pun tak dapat nak minum. Masalah. Masalah ni. Islam ialah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kena ikut dua-dua. Nak ikut Quran saja tak boleh, sebab Quran turun ni, agama samawi ni turun melalui Nabi Muhammad SAW. Kau pergi belajar dengan Muhammad. Aku dah bagi mandat, dah bagi kuasa kat Muhammad, suhaja benda ni. Datang kita pula tak nak ikutlah Muhammad. Aku tak nak ikut hadis, tak nak apa, aku nak ikut Quran saja. Dia turun oleh Allah Ta'ala ni melalui Nabi Muhammad SAW. Mengandungi ajaran akidah dan syariah. Dua. Akidah satu, syariah satu. Kan? Nak tak nak, kena ikut dah. Setelah itu kalimah syahadah pun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak tak nak, tuan-tuan. Kita tak boleh nafikan hak. Sebab itu orang Islam dia kena mesti faham, Islam ni satu agama samawi. Agama ini ialah agama samawi yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, mengandungi ajaran akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan syariah ini diajar dua-dua ni. Akidah merupakan kepercayaan kepada Allah yang mencipta sekalian alam, sementara syariah pula merupakan undang-undang atau peraturan. Akidah ialah keyakinan kita, kepercayaan kita total 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja tu dari Allah Taala kita mesti percaya. So itu saya katakan tadi, macam takdir dia lah. Allah Taala dah tentukan kehidupan kita, habis kita nak usaha buat apa? Kan? Rezeki dah tentu, ajal maut dah tentu, semua dah tentu, jodoh dah tentu. Tapi jangan berarti bila dah tentu tak payah buat lah. Buat apa nak buat lagi? Memang dah ada rezeki kita. Tak buat ke buat, dah tentu ada. Tuhan suruh cari rezeki. Lepas tunaikan kewajiban pada aku, bertebaranlah kamu kat muka bumi ni, cari rezeki. Tuhan dah tentukan rezeki kita banyak mana. Hari ni berapa? RM10. Dah tentukan. Buat apa nak cari? Duduk pula tubuh. Tu yang tak faham konsep takdir. Sebab itu ada seorang, dia tanya dekat orang ni lah. Dia dalam mimpi dia tanya, dia jumpa dah satu orang ni. Dia dah jumpa ramai orang, dia tanya satu soalan. Soalannya, dia tanya 3 soalan ke orang ni. Semua orang tak boleh jawab soalan tu. Semua orang. Sampai dia kata apa? Kalau kau pandai, dia kata, kalau kau hebat, kau jawab soalan aku ni. Dah ramai profesor, semua orang aku tanya tak boleh jawab soalan aku. Apa soalan yang ditanya? Soalan pelik-pelik yang ditanyanya. Antara soalan yang ditanya dia, kalau betul Allah Ta'ala tu wujud, kau tunjukkan ke aku ke mana wujud dia. Ada? Mana ada dia? Kata ada, tapi tak boleh tunjuk. Ada, tapi bila aku minta tunjuk, mana? Ada lah. Mana? Ada lah. Itu soalan pertama dia. Kau tunjuk kat aku. Soalan yang kedua aku nak tanya kau. Soalan yang ditanya-tanya ni tuan-tuan, semua soalan pening soalan tanya. Tanya soalan mana? Kalau betul lah neraka tu membakar lah kan.
seksaan dia dahsyat lah, kau buktikan ke aku. Sebab kita ni jadi daripada api, syaitan semua jadi daripada api lah, dan iblis semua jadi daripada api lah. Api masuk ke api, apa rasa? Apa rasa? Api, ambil api ni, sampailah api, apa rasa? Ada rasa? Bodoh lah buat kata seksaan yang berat pada syaitan iblis ni akan dicampak dalam neraka. Dia jadi pada api, campaklah api. Tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan ambil kayu api tu, yang ada api, campaklah api. Ada meletup ke apa. Yang ketiga, aku nak tanya kau tentang takdir. Dia kata, betul ke takdir ni ada? Betul ke tak? Kan? Kalau aku ditakdirkan macam ni, ya, tak payahlah aku buat apa lagi dah. Buat apa nak beramal ibadat kalau memang takdir aku masuk neraka? Kalau takdir aku masuk syurga, nak buat ibadat buat apa lagi? Dah tentu ada masuk syurga tu, ada tentu kan. Marahlah orang yang ditanya ni, dia lempangnya terus. Dia lempang. Bila lempang, marah ada. Aku tanya pasal apa kau lempang ku? Dia kata dengan lempang itu ada jawapan 3 soalan kau. Dia pun heran. Sekali lempang 3 jawapan dapat. Oh, sudah betul hebat. Apa Zal? Kau tanya apa tadi? Kewujudan Tuhan. Kalau betul dia wujud, kau tunjukkan aku. Aku tunjukkan. Aku tanya engkau. Masa aku lempang ni kau rasa apa? Sakit. Sakit. Kau tunjukkan sakit dekat aku. Aku memang lempang kau. Kau kata kau kena lempang, sakit. Sekarang kau tunjuk sakit kat aku. Aku tak boleh lah tunjuk sakit tu kan. Aku pun tak boleh lah tunjuk Allah tu kat mana. Tapi ada tak Allah Ta'ala? Ada tak sakit tu? Ada. Kau rasa tak sakit tu? Rasa. Tapi mana sakit tu aku tanya? Sakit. Bila aku tanya, tunjukkan sakit tu kat mana? Senang aku nak tengok. Kau tak boleh tunjukkan. Tunjuklah. Yang kedua kau kata, syaitan tu jadi pada api. Aku campak, Tuhan campak dalam api. Apa rasa dia? Tadi aku lempang pakai apa? Ke tangan. Tangan tu apa? Kulit. Yang aku lempang apa? Kulit. Kulit bertemu kulit. Ada rasa tak tadi? Sakit. Kau kata sakit. Kulit dengan kulit pun sakit juga. Tak iya juga. Ada kata kulit dengan kulit pun sakit. Tuhan maha mengetahui apa yang dia buat. Kau tak tahu, kau duduk ganjang. Takdir dia kata, kau percaya tak hari ni kau kena lempang? Kau dah berasa belum hari ni kau kena lempang kat aku? Aku tak terasa lah yang kau nak lempang aku hari ni. Tu nama takdir. Kau sendiri tak berasa, padahal kau nak kena lempang hari ni. Tu nama takdir. 3 jawapan dengan sekali pelempang lah. Rupanya jawapan ni kadang-kadang sekali lempang ya. Orang tanya banyak, lempang terus. Bila dia marah, pun jawab. Kadang orang tak faham, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok lah. Jadi kepahaman ni penting, tuan-tuan. Kepahaman ni sangat penting. Bab akidah, bab Tuhan. Tak payah nak debat panjang-panjang lah, tuan-tuan, bab akidah ni. Belajar je lah, memahami, tuan-tuan, bab akidah yang betul. Kadang-kadang kita percaya pada Tuhan, percaya dalam bentuk yang sama, tak percaya pun. Lebih percaya kepada makhluk. Jadi akidah merupakan kepercayaan kepada Allah yang menciptakan sekalian alam, sementara syariat pula merupakan undang-undang. Ada peraturan. Dan cipta satu barang, ada peraturan. Cara guna, mana yang boleh guna, mana tak boleh. Apa pun tuan-tuan, bila kita dah kahwin, bila berumah tangga, tuan-tuan kan, kita ada undang-undang dalam rumah kita. Piramli buat filem, 3 Abdul. Dalam rumah ni ada undang-undang. Tapi undang-undang dia tak boleh makan. Tapi Piramli tu bagus. Dia baca hadis Nabi kot. Undang-undang dalam rumah tak boleh makan, ambil bau je. Baik, dia kata. Semua baik dia. Pening amat ni 10 kejap. Sedikit sigaraga lah. Semuanya baik penasihat dia kata. Bila nak marahnya? Bila semua baik, bila nak marah? Tak adalah marah. Kita ni pasal semua tak baik tu nak marah itu. Macam saya lah dulu. Saya dulu bila orang keluar daripada jemaah Islam ni, meloncat-loncat, saya marah kat tuan-tuan. Marah tuan. Yang keluar kawan-kawan, kawan baik, kawan rapat.
Oh marah tuan-tuan, Allahu Akbar, apa punya orang lah mengaji siang malam keluar juga sampai tak faham apa bodoh dia ni. Marah-marah. Marah-marah lah masa tu. Tapi bila belajar balik menu balik, tak payah marah lah. Ini semua ada kebaikan di sisi Allah Ta'ala ni. Bila renung-renung balik, pasal dia ada dalam ni merosakkan Islam, Tuhan keluarkan dia. Kau tak boleh duduk dalam ni, kau kena keluar. Tak boleh kau duduk dalam ni sebab rosak Islam atas sebab kau. Keluar. Tuhan keluar. Datang kita pergi marah lah dia keluar. Betul, seronok tau dia keluar. Saya tak tahu tuan-tuan lah, tapi saya dulu marah tuan. Lah saya tak marah dah. Bila fikir balik, marah apa kau keluar pun. Ya, alhamdulillah lah. Sebab dengan kau ada terjerit-jerit dalam tu dulu merosakkan macam ni ke imej Islam. Tiba-tiba Allah Ta'ala keluarkan kau daripada tempat ni. Tak boleh duduk dalam Islam. Tak boleh. Kau ni bahaya ni, merosakkan Islam. Kan? Maka Allah Ta'ala keluarkan dia. Tuan-tuan tengoklah abad Arab, dia sokong. Kalau dia duduk dalam tempat kita itu, macam apalah, cakap sokong Islam, Arab pun dia sokong. Apa benda lah kau. Tuhan tu maha kaya, dia maha mengetahui. Saya tu tuan-tuan jangan marah tuan. Jangan marah, tenang. Semua ni baik belaka. Saya sekarang ni dah tak marah tuan. Tak marah ke kawan keluar. Ada sebab lah tu. Tuhan tu maha kaya, dia tahu kan. Dia maha mengetahui. Apa dia susun tu baik demi nak menjaga agama dia. Dia nak jaga agama dia. Harapkan kita jaga, tak terjaga, tak apa, aku jaga. Aku buang semua ni. Aku cuci bagi bersih. Kan? Bila cuci tu bersih barulah nampak. Tak ada lah. Tak adalah rahsia tu keluar, rahsia ni keluar. Ni asal apa je rahsia keluar. Keluar. Mana datanglah keluar benda Allah ni. Jadi tuan-tuan, semua tu baiklah. Jadi ada undang-undang buat kereta Proton, ada undang-undang cara guna kereta. Dalam negara ada undang-undang bawa motor, bawa kereta. Nak kena juga tu nama takdir, dah ikut undang-undang, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Pakai dah helmet apa semua kan. Kena juga lagi. Tu namanya takdir. Tapi kalau dah bawa motor pun meniaga macam Superman, masuk bola lori, dah takdir Ustaz. Itu kau nempah. Itu kena faham. Tu kena faham tu. Ni kita dah bawa elok-elok, pergi masjid pakai semua lengkap elok undang-undang. Pum, kena juga. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati ke? Tak. Habis kena langgar. Habis yang inna lillah pula? Iyalah. Inna lillah lah. Kita ni tunggu meninggal dulu baru nak inna lillah. Kan? Si Anu kena langgar, inna lillah. Belum meninggal, kena langgar, jatuh. Tak, innalillah lah. Apa hal pula? Hidup lagi. Kita ni terantuk. Innalillahi wa inna. Mana ada kita baca lagu tu? Kita jarang ingat Allah Ta'ala semua. Itu yang kita buat sesekali tu orang sepelik tu. Terantuk dia. Sian terantuk, bengkak. Innalillah. Bengkak. Bukan meninggal, bengkak aja kepala. Innalillah. Kita jangan baca benda-benda lain. Dapat berita, innalillah. Jangan sibuk. Kenapa? Bila? Apa sebab? Kat mana? Tu nanti dulu. Dengar satu berita tak baik. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dengar musibah ni tuan-tuan, kena musibah, apa baca dulu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan soalan banyak sangat tanya. Kat mana? Siapa? Bila? Macam mana boleh kena? Kat situ kan jalan lurus. Macam mana dia boleh kena? Kita pula mikir menaklah. Tu kerja Tuhan, jangan buat. Kita ni kerja Tuhan kita nak buat. Kerja syaitan nak buat. Semua nak buat. Kerja Tuhan nak ambil, kerja syaitan nak buat. Sekarang ni syaitan pun dah senang dah tuan-tuan. Kerja dia suka orang buat, dia jadi pemantau. Kalau kerja syaitan jangan buat. Kerja Tuhan jangan ambil, kerja syaitan jangan buat. Kita kerja Tuhan nak ambil, kerja syaitan nak buat. Susahlah kita. Banyak sekarang syaitan dah senang lah, dah tenang-tenang. Tak kerja, dah ada tukang buat. Aku mantau. Tuan-tuan tengok fitnah hari ni bermaharaja lela tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan tengok yang apa?
yang kahwin dengan orang India tu kan, pemain hoki tu. Kecoh lah Facebook lah, buat WhatsApp. Dah murtad ke belum? Nanti dulu, bawa bertenang. Ustaz pun buat tenang. Tenang. Biar orang yang berkenaan siasat bersemua bagi jawapan. Kalau dia Islam, alhamdulillah. Kalau dia murtad, alhamdulillah. Kan? Kalau kita boleh Islamkan, balik Islamkan dia. Tiba-tiba dia memang Islam. Habis dah nyembah itu, zat nyembah ini, serah kepada orang yang berautoriti nak keluarkan benda tu. Kita ni bukan pandai pun. Murtad dah zat, apa tak murtad zat dah keliling api dan nyembah. Oh, dah macam Ali baju sepatu lah kita ni. Dah ngaji baru 3 minggu. Serahkan yang berautoriti. Dia orang tahu hukum. Apa pasal murtad, apa pasal itu, apa pasal ini. Jangan kecoh. Ini dengar kawan tu kahwin dengan India tu. Oh, mengamuk orang Malaysia ni. Padahal kita dah murtad lama dah, tak sedar-sedar lagi. Alhamdulillah. Tu yang macam daging, apa daging apa tu? Daging kangaroo. Ya ke kangaroo? Kangaroo lah, apa lagi? Kuda lah. Tuan-tuan mana pernah makan benda-benda daging import? Ya, asal daging. Tak tahu, makan. Dah tahu, berhenti makan. Habis. Dulu tahu tak? Tak tahu. Dosa ke? Namanya pun tak tahu. Dia kata daging import. Kita makan lah. Ustaz makan tak? Aku tak tahu lah. Dia orang jamu mana? Aku pernah masak, tak pernah masak. Dia orang jamu datang surau, masjid, kunuri, semua dia jamu. Daging apa ni tuan? Daging import. Alhamdulillah. Sedap pakai daging lah. Sedap. Lembut daging, lembut. Pedal. Tiba-tiba lah ni. Itu daging kangaroo tu tak sembelih tu. Tuan-tuan nak cerita bab daging ni tak payah. Bagi orang yang berautoriti siasat lah. Padahal tuan-tuan, saya nak cakap tuan-tuan, kita ni bukan daging import, daging dalam Malaysia ni. Ayam yang disembelih kat Malaysia ni pun belum tentu kita boleh makan sebenarnya. Cakap banyak apa? Tu, jangan dulu kira import lawan negara tu. Ni bersihkan dulu ayam-ayam sembelihan dalam Malaysia ni dulu, tengok. Betul ke dia sembelih? Siapa sembelih? Kat mana sembelih? Sibuk nak daging import. No, yang ayam hari daging import tu berapa kali sebulan? Setiap hari makan daging import. Tu ayam tu hari-hari tu. Tu sayur tu. Alah. Tengok, tuan-tuan pernah tengok tak? Dulu bolehlah tuan-tuan tengok dekat pasar dia sembelih. Dek, ayam seekor dek. Dia pun timbang. RM12. Ya, okey. Boleh dia pun. Tu. Nampaklah. Sekarang nampak ke? Sekarang dah nampak yang dah togel tu. Dia sembelih pokok 4 pagi. Kita sedap membuta ni. 4 pagi 1 lori sembelih. 2 orang. Nampak? Tuh. Kalau 4 pagi dia nak hantar pasar pukul 6 pagi, tak boleh sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Bila sudah 1 lori? Esok ni. Ayam hidup, ayam mati 1 lori tu semua hidup ke? Tak. Masuk mesin, campak air panas tu. Togel ayam tu kan. Lepas tu potong perut. Pukul 5-6 dah ada pasar. Orang rumah kita pun, bang, jom pasar. Celau. Ayam paling betul. Lihat. Dia pun tanya, potong 8 ke 12 kak? 12. Bawa balik. Buatlah kari ke apa. Kita pun melantak. Ya. Lepas tu sembahyang. Allahu Akbar. Hari ni kan mana nak ambil apa ni? Bukan masa lagi import tu. Settlekan yang dalam ni lah dulu. Serabut lah. Marah semua. Makanlah benda haram. Makanlah benda haram. Alah. Melambat lagi dalam Malaysia ni. Tu kedai-kedai tu. Kedai makan tu kan. Ceklah tengok. Sayur-sayur tu. Tengoklah. Kita bukan pernah tengok pun beli sayur. Orang Melayu tanam sayur banyak lubang pada daun. Bergulung-gulung daun lah. Pasal? Kita tengok kat pasar tu daun. Kembang-kembang. Ulat pun tak makan. Apa yang dibubuhnya? Cuci dengan saya. Tak payah marah tuan. Pedulilah. Tak nampak? Ngam. Nampak?
Ponti. Rio rendah. Daging import tak boleh makan. Kangaroo lah. Kau daging kangaroo tak nak makan, kau kata kangaroo. Kangaroo. Pandai je kita ni. Tak payah bising-bising. Menteri agama, orang salahkan menteri agama. Tanggunglah menteri agama ni. Kita makan. Pula dia lah menanggung. Dia berusaha buat yang terbaik. Rupanya menteri agama punya baik macam tu pun kena serang je. Apa tak lagi orang macam aku. Menteri agama sebaik menteri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pun orang kecam macam-macam. Yang mengecam tu haram macam jawi pun tak tahu. Nak kecam Dr. Yang ilmu dia hebat ni, tinggi ni, nak kecam dia. La ilaha illallah. Ukur badan lah. Kita macam rumput ya. Nak kecam siapa? Menteri agama. Komesion je lah rumput tu bagi pendek. Kadang malu untuk semua kita nak komen. Allah. Menteri ada hari ni, Menteri Keuangan. Dia memang bidang tu. Biarlah dia uruskan. Dia ada penasihat dia. Kita ni apa? Tahu gunakan wangnya. Ngurus tak pandai. Mengajar orang tu pula. Tak payah. Kita buat kerja kita sudah. Ini kita banyak nak kerja orang kita nak buat. Allahu Akbar kan. Saya tak kisah tuan. Apa yang dia buat rasa baik, betul, ikut. Sokong. Rasa tak baik, turunkan. Habis. Bagi ambil. Setakat ni baiklah kita tengok. Baiklah. Sedikit kekurangan tu biasalah. Kita dengan anak-anak kita pun kita rasa kita dah terbaik dah buat. Anak komen juga. Kan? Tuan-tuan rasalah apa yang tuan-tuan buat kat keluarga dah baik tu. Dah cukup baik lah. Tiba-tiba anak tak berhati. Abah tak betul. Apa kau cakap? Abah. Aku kalau tak buat macam ni, kau tak jadi macam ni kau tu. Oh, marah kita kan. Sebab kita rasa kita dah buat yang terbaik lah kan. Dia, kerajaan dah buat yang terbaik lah ni. Ikut je lah. Bila tak baik besok kita tegur, dia tak mau, kita turunkan lah. Apa masalahnya? Tu baru ada ilmu. Kan? Jadi tuan-tuan jangan risau-risau, jangan pening-pening. Kita ni semua nak pening ni. Saya tak ada pening-pening tuan-tuan. Siapa merintah, alhamdulillah. Yang penting Islam kena jaga. Tegakkan Islam. Bila kita duduk dalam tu pun orang marah juga. Dah dapat jawatan senyap. Tak adalah bukan senyap. Kita nak perbetulkan lah. Pelan-pelan lah betulkan. Nasihatkan. Tengok kita dapat betulkan. Arak kalau boleh jangan ni. Pusat-pusat hiburan kalau boleh tutup. Kita tu yang kita nak. Duduk dalam tu orang Islam. Ramai-ramai duduk orang Islam. Ini bila orang Islam duduk dalam tu menegakkan Islam, orang Islam lain pun tak nak nyokong. Macam mana? Yang aku Islam pun tak nak nyokong juga. Yang kata nak buat sesuatu tak bela Islam pun tak tokong juga. Itu masalah kita lah. Kemudian, tujuh suku dah tuan. Cukup. Sikit lagi. Untuk membina kehidupan beradab dan bertamadun untuk mencapai sejahtera di dunia dan di akhirat. Jadi, peraturan ini untuk apa? Untuk nak duduk atas dunia ni dengan beradab, dengan berakhlak. Peraturan siapa? Dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ikut. Supaya hidup kita ni sentiasa beradab. Jaga hak orang. Semua jaga. Nyawa orang, maruah orang. Semua Allah Ta'ala kata, aku buat peraturan ini untuk apa? Nak jaga kau orang lah. Supaya saling menjaga adab, saling menjaga maruah. Kan? Supaya engkau hidup aman, damai, tenang kalau kau ikut arahan aku ni. Supaya engkau orang bersatu. Kan? Sama-sama bersatu. Tuan-tuan. Tengok apa statement daripada Tengku Mahkota Johor kan. Bagus statement dia. Nak buat supaya sekolah ni disatukan. Kalau boleh dia buat di Johor dululah kan. Jangan ada sekolah Cina, India. Kau suruh bersatu tapi kecil-kecil kau dah asingkan dulu. Dah asingkan sekolah Cina, sekolah India, sekolah itu, sekolah ini. Lepas tu dah tua-tua ni suruh bersatu. Tu yang lihat tu. Aduh. Kan? Susahlah kita dah tua-tua dah tak. Cuba daerah banyak-banyak sekolah. Satu sekolah cukup. Sekolah kebangsaan dah. Cina, India duduk sekali. Kita tengok orang Kelantan kan.
Duduk sampai boleh cakap Kelantan, tuan-tuan. Macam mana dia didik orang tu? Sampai cakap Kelantan, Kau duduk dalam negeri Kelantan ni, kau boleh cakap Kelantan. Tapi aku tak jagalah. Aku tak kisahlah kau nak semayang, nak topekong kau apa semua, kau buatlah. Tapi tengok, cara cakap ada. Allahu Akbar. Ada satu Cina tu kan, satu toke jual minyak kelapa sawit kan. Minyak masak kan. Orang tanya dia, orang cakap lah, wartawan tu pun Cina, tanya dia, ada toke dia kata tak bagi semayang. Itu bodoh punya toke. Cina kata. Macam mana Kelantan boleh didik orang Cina macam tu? Terengganu macam tu. Kenapa kita tak boleh didik? Kenapa dia di Kelantan tu kata Kelantan jumut lah, sempit lah. Kenapa orang kapi di Kelantan setuju dengan pemerintahan Kelantan? Kalau jumut, kalau sempit, elok je. Boleh ikut cakap Kelantan lagi. Seronok tak ada Kelantan? Seronok. Suka tak? Suka. Sini dah macam adik-beradik. Tu baru betul. Kita kat sini macam mana? Cuba kita. Tapi temu kata Johor dah sebut, mudah-mudahan terlaksanalah di Johor kan. Nak buat satu sekolah aja. Jangan banyak-banyak sekolah. Kau tak setuju benda tu, kau pergi duduk negeri yang buat benda tu. Bilang dulu. Kan? Kena ada buat dulu. Negeri-negeri buat. Macam Kelantan buat. Bila Kelantan buat, Terengganu buat. Bila Terengganu buat, Kedah buat. Bila Kedah buat, Perak buat. Perak pun Alhamdulillah lah. Kan? Ini 9 pasal saya tak jaga kan. Jaga kan. Tapi ni 9 pun bagus juga. Alhamdulillah, syukurlah kan. Baguslah. Mungkin belum masuk lah. Tapi ni 9 Alhamdulillah sekarang. Kan kuliah semua. Alhamdulillah. Masjid-masjid pun dah mula. Alhamdulillah. Cuma ada segelintir lah masjid-masjid yang lihat sikit lagi kan. Tapi Alhamdulillah ni 9 dah boleh lah. Banyaklah boleh dia lah. Alhamdulillah. Kan? Makin lama ada perubahan lah. Kan? Macam kat Perak kan. Bagus Alhamdulillah di Perak kuliah on je jalan semua. Tak ada marah-marah. Tapi tempat saya Selangor belum lagi lah. Nantilah insyaAllah. Doa lah, tolong tuan-tuan, tolong doa. Ni tuan-tuan doa Perak je. Semalam saya di Taiping ni, di Ipoh. Malam kan balik KL. Lepas tu hari Rabu balik Taiping di semula. Kerja tunik ni. Selangor tak boleh. Macam mana kan bila ada rezeki lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa semua nah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi cukup takat itu insyaAllah kita sambung di bulan hadapan insyaAllah. Saya bangga juga dengan Tuan Haji Zaini ni. Dia dah dapat di Ustaz boleh langsung hantar mesej, Ustaz on. Saya kata macam dia baca sepatu nak main on. Rupa dia kata